Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua hari lepas PRN 2023 telah pun berlangsung dan kita semua telah tahu keputusannya. Saya ingin berkomen sikit ataupun ingin memberikan cadangan kepada Datuk Seri Anwar lantaran kekalahan beberapa kerusi di Selangor. Ada di mana PN boleh menang sampai 22 kerusi, di Penang 11 kerusi, di Negeri Sembilan 5 kerusi, dan kekalahan teruk Pakatan Harapan di Kelantan, Terengganu dan Kedah. Antara perkara yang ingin saya cadangkan ialah Datuk Seri Anwar mesti melakukan rombakan kabinet untuk memastikan menteri-menteri yang berkenaan dapat berfungsi untuk memperkukuhkan kerajaan perpaduan. Menteri-menteri yang saya kira sepatutnya lebih berperanan dalam mempertahankan kerajaan perpaduan. Yang saya kira menteri yang ada sekarang ini adalah menteri yang lemau dan tidak bertanggungjawab, tidak tahu kerja apa yang mereka lakukan untuk mempertahankan kerajaan perpaduan. Menteri yang pertama ialah Menteri Agama, Naim Mokhtar, yang saya yakin semua tuan-tuan di luar sana setuju jika beliau ini ditukarkan kerana beliau langsung tidak memberikan keuntungan kepada kerajaan perpaduan. Jarang sekali beliau mengeluarkan kenyataan-kenyataan untuk mempertahankan kerajaan perpaduan, untuk mempertahankan Datuk Seri Anwar ketika PAS terutamanya menyerang Datuk Seri Anwar dengan berbagai merangai serangan yang bertubi-tubi. Pluralisme lah, liberalisme lah, LGBT lah, dan berbagai-bagai serangan-serangan yang berbentuk takfiri, berbentuk menghukum dan sebagainya. Sebagai Menteri Agama, beliau sepatutnya mengeluarkan kenyataan-kenyataan balas, memperbetulkan naratif negatif yang dibawa oleh PAS. Kerana kita tahu bahawa menteri itu ada kapasiti tertentu yang boleh dihormati, khususnya Menteri Agama. Dan kita juga ingin melihat JAKIM itu lebih berperanan dalam nak membetulkan akidah, nak membetulkan pandangan rakyat. Begitu juga dengan majlis-majlis agama, majlis fatwa dan sebagainya. Jadi sudah sampai masanya, selepas diberi peluang 8 bulan, 9 bulan, Menteri Agama ini ditukar dengan mereka yang lebih faham tentang sepak terjang politik. Kerana Naim kena tahu bahawa bila dia setuju untuk menjadi anggota kabinet, dia bukan buat kerja rutin macam dia jadi hakim, kerja rutin yang sudah ada SOP dan sebagainya. Tetapi untuk jadi seorang menteri dalam kabinet ini, dia terpaksa berhadapan dengan serangan-serangan politik, terpaksa berhadapan dengan fitnah-fitnah, berhadapan dengan pembohongan dan penyelewengan fakta, spin dan sebagainya yang perlu dijawab kerana PAS sentiasa menggunakan hujah agama, sentiasa menggunakan dalil dan ayat Quran untuk mempengaruhi rakyat, untuk memburuk-burukkan kerajaan dan memburuk-burukkan Perdana Menteri. Jadi kalau Menteri Agama tidak berperanan, maka saya fikir adalah malang kerana Menteri Agama lah orang yang paling berautoriti untuk mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang bercorak ataupun kenyataan-kenyataan mengenai isu-isu agama yang dibangkitkan. Jangan hanya masuk pejabat, tanda tangan, tengok kerja-kerja rutin saja. Tetapi kerja-kerja politik itu adalah antara kerja utama yang mesti dimainkan ataupun yang mesti dia kena berperanan sebagai menteri. Malah timbalan menteri pun tak ada. Jadi itu yang kadang-kadang kalau timbalan menteri itu ada, mungkin timbalan menteri boleh berperanan mengeluarkan kenyataan-kenyataan sebegitu. Yang kedua bagi saya ialah Datuk Seri Anwar juga kena reshuffle kabinet ini dengan menggantikan Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi, yang saya kira jelas gagal berperanan untuk counter segala serangan-serangan yang dimainkan oleh pihak musuh melalui media, sama ada media elektronik, media cetak, media sosial. Dan kita tahu bahawa jabatan-jabatan antara JKOM dan sebagainya mesti berperanan untuk menyerang balas, mempertahankan
menjawab serangan, menyerang balas dan juga mempertahankan kerajaan perpaduan yang ada. Kita tengok bagaimana TV-TV swasta jelas berpihak kepada Perikatan Nasional. Jadi sepatutnya TV swasta ini kena neutral ataupun kena apa orang kata tidak berpihak, tidak nampak sangat berpihak sehingga orang mengatakan bahawa kita ni ada kerajaan ataupun tak ada kerajaan. Kita ni ada menteri komunikasi ke tak ada menteri komunikasi. Kerana media elektronik, TV swasta ni begitu juga dengan media cetak dilihat menyebelahi Perikatan Nasional dalam banyak isu. Sehingga tajuk-tajuk berita pun menyebelahi Perikatan Nasional dan sebagainya. Begitu juga dengan konten-konten ataupun begitu juga dengan siaran-siaran TV, TV1, TV2, TV swasta itu, kita lihat bahawa tidak memberikan kelebihan kepada kerajaan perpaduan. Ustaz-ustaz yang dipanggil masih lagi ustaz-ustaz selebriti, ustaz-ustaz yang menjebelahi PN. Kita tahu sebahagian besar, boleh kata semua ustaz-ustaz selebriti ini memang penyokong PN. Mereka ini menggunakan populariti mereka untuk mempengaruhi pengundi. Ustaz-ustaz yang dipanggil di TV, jadi program-program agama dan sebagainya, masih lagi ustaz-ustaz selebriti yang menyebelahi PN. Tak dipanggil ustaz-ustaz daripada Amanah ke, daripada PKR ke, daripada UMNO. Begitu juga dengan rancangan-rancangan dalam TV, banyak lagi dipanggil orang-orang yang tidak mendokong aspirasi kerajaan perpaduan. Jadi setelah 7-8 bulan, 9 bulan, saya kira ini satu kegagalan. Sepatutnya semua rancangan TV itu mestilah menjurus kepada mendokong aspirasi kerajaan perpaduan. Dan semua mereka-mereka yang menjadi moderator, menjadi presenter, menjadi ahli panel, menjadi ustaz yang dipanggil dan sebagainya, mestilah mereka yang kita tahu mendokong aspirasi kerajaan perpaduan. Begitu juga ada jabatan-jabatan. Ustaz-ustaz yang dipanggil untuk bagi tazkirah subuh, kuliah subuh, tazkirah Ramadan ke tazkirah Zuhur, Asar dan sebagainya, mestilah ustaz-ustaz yang terdiri daripada ataupun motivator yang mendokong aspirasi kerajaan perpaduan. Jadi rancangan-rancangan TV, konten-konten itu belum kita bincang pasal medsos. Jadi kita harap Kementerian Komunikasi juga menguasai medsos ataupun menubuhkan tim cyber trooper, menubuhkan tim Cytro dan sebagainya supaya kita dapat menguasai media sosial dan sebagainya. Kita sekarang ni kerajaan. Kita bukan pembangkang, tetapi seolah-olah kita ni pembangkang. Kita tidak tahu kita ada kuasa, kita tidak tahu kita ni kerajaan, sehingga kita membiarkan musuh masuk dalam selimut, musuh masuk dalam jabatan-jabatan, musuh masuk dalam TV, musuh masuk dalam semua entiti. Kan? Yang kadang-kadang kita pun tak tahu aku ni kerajaan ke, aku ni pembangkang. Jadi itu dulu komen untuk dua kementerian. Jadi kita harap Datuk Seri Anwar tidak membiarkan kelemahan ini berterusan, kerana kita masih ada masa lagi. Kita ada lagi 4 tahun untuk kita melakukan sesuatu. Belum sampai setahun pun kerajaan perpaduan ini memerintah. Kita ada lagi masa 4 tahun lebih untuk kita memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Jumpa lagi dalam komen-komen pasca PRN 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.